Di neraka Allah Subhanahu wa taala, kami semua, iaitu di kalangan golongan musyrikin dan golongan kafir. Maknanya pada masa itu dia mengaku sungguh dia di kalangan musyrikin dan kafir, orang-orang kafir. Kami juga adalah orang-orang yang telah melakukan kezaliman suatu hidup di dunia. Yuzlam, zalim. Apa mana zalim? Apa Allah Ta'ala perintah yang itu dibuat, Allah Ta'ala larang yang Allah Ta'ala perintah dia tak buat, Allah Ta'ala larang yang itu dibuat. Ya, bagaimanakah syirak ketika Adam dan Hawa, Allah Ta'ala sebut wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan hampir pokok khuldi, saya akan makan zalimi diri. Maka bukan sekadar tidak hampir, sampai memakan daripada buah larangan Allah Ta'ala itu, sehingga di hujung ayat itu kedua-duanya keluar daripada surga. Dan memang janji Allah nak menjadikan Nabi Adam sebagai Khalifatullah, iaitu Nabi Allah dan pemimpin, sebagai Nabi yang pertama yang diutuskan Allah Ta'ala. Di mana? Fil ardi, di bumi. Itulah hikmah yang paling besar sampai umat manusia sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Dapat kita melihat kebesaran Allah Ta'ala, tuan-tuan. Maka doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak ampun dan maafkan kami, tentulah kami rugi dunia dan akhirat kami. Allah menjawab, innahu wat-tawwabur rahim. Wahai azan bahwa aku mengampun dan memaafkan kamu. Sebab itu selain doa iman kita tadi, ya, wa na'udzubika minal bala'i dunya wal akhirah. Lindungilah kami daripada bala dunia dan akhirat. Daripada bala bencana. Allah mena'udzubika min syarri ma khalaq. Lindungilah kami daripada kejahatan-kejahatan seluruh yang Kau jadikan daripada malapetaka, bencana. Maka orang mukmin ini Allah Ta'ala pelihara hanyalah mereka menerima ujian mihnah dari Allah yang disebut musibah. Ya, bukan seperti bukan kafir tadi, bukan golongan munafik pun, ya, dalam keadaan bala bencana, dan Allah janjikan mereka di dalam neraka kekal buat selama-lamanya. Lalu kata ahli-ahli daripada ashabun nar, limpahkanlah kami sedikit air. Nak menunjukkan bahawa surga itu berada di atas, neraka ada di bawah. Kami ini amat terlalu dahaga yang tak tahan, dan kepanasan neraka yang sangat dahsyat. Maka limpahkan, limpah ni maknanya banyak, bukan satu gelas, itu bukan limpah. Ya, kalau boleh maknanya limpahkan sebanyak-banyak air kepada kami. Ya, tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala. Maka disebut bin ashabul jannah. Kami ini sendiri pun adalah daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kami ini masuk dalam surga maknanya jaminan diri kami, tapi kami adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesalnya ahli neraka, tuan-tuan, ya, bila dalam ayat surah A'raf, dan apabila lelaki yang dalam berada di A'raf melihat, mendengar dialog ahli surga, ahli neraka, dan apabila melihat azab neraka, maka cuba berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala supaya dia masukkan dalam surga. Tetapi orang kata permohonan itu bukan di dunia, waktu berada di A'raf, maka akan dilaksanakan penyiksaan, dimasukkan neraka, kemudian barulah dimasukkan dalam surga. Sedangkan di akhirat, tuan-tuan, 1000 tahun dunia, 1 hari di akhirat. Itu bandingan, bayangkanlah azab neraka, wa na'udzubillah min dzalik.
Tuan-tuan, dalam perkara musibah ini Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah, Fazkuruni azkurkum wazkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Banyaklah kamu zikrullah, banyaklah kamu mengingati kebesaran Allah. Ya, kita bermula tadi dengan azan yang dilaungkan, tanda kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebesaran Allah yang zat sifat afalnya Maha Agung, Maha Besar. Kalau sudah merasakan kebesaran Allah, semua makhluk selain daripada Allah Ta'ala, semuanya adalah mengharapkan daripada pertolongan Allah. Maknanya Allah sahaja yang Maha Berkuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Ya. Kemudian ucapan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi, kami beriman tiada Tuhan yang lain, hanya Engkau, wahai Allah. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi, kami beriman bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Marilah mengerjakan solat berjemaah. Hayya 'alal falah. Marilah mengerjakan, mendapat kemenangan. Al-falah, kemenangan. Ditambah subuh, as-salatu khairun minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur, walaupun tidur itu rehat. Tapi bila sampai waktu subuh atau sebelum subuh, eloklah sempurnakan wuduk dan kerjakan solat subuh berjamaah. Kerana solat itu lebih baik daripada tidur. Ya. Dan memanglah tidur itu satu kerehatan. Tapi bila sampai waktu subuh, mestilah sempurnakan wuduk, bangun, ya, sucikan, bersihkan hati dan diri, ya, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersihkan jiwa dan hati dengan istighfar dan menjadikan solat-solat tahajud atau solat-solat malam, qiyamul lail, nak menunjukkan kita adalah hamba dan bersyukur di atas segala rahmat dan nikmat Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Di situlah kita menyempurnakan wudu dan kita solat, dan barulah di akhir daripada azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. La ilaha illallah adalah merupakan sebahagian daripada nak menunjukkan tiada Tuhan yang lain, tidak ada Tuhan melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu kalimat-kalimat zikrullah. Masuk saja solat, Allahu Akbar. Solat maghrib 3 rakaat, imam makmumkan Allah. Kemudian diri dengan doa iftitah. Banyak juga orang tanya, Ustaz, kalau tak baca dah iftitah, tak apa ke sah ke solat? Memang solat sah kerana dia bukan rukun, di belakang sunat. Dalam solat ada sunat amat, sunat ayat. Tapi rugi lah, rugi besar lah. Sebab daripada Fatihah tu Allah jawab dah. Lepas nak akan baca Fatihah, Allah jawab dah. Maka ikrar kita juga dalam doa kita, Allah SWT menjamin orang yang baca doa kita ini merupakan satu bai'ah, perjanjian hamba kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbaru kabira. Kami tidak akan membesarkan yang lain, hanya kebesaran Muhammad. Walhamdulillah katsira, memujimu sebanyak-banyaknya. Subuh, pagi, petang, siang, malam. Wajjahtu wajhi fatara samawati wal ardh. Kami menghadapkan bukan hanya wajah, seluruh hidup kami pada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Hanifah muslimah wa ma ana min syirki. Maka kami mengakui hanifah muslimah, kami menjadi sebaik-baik muslim, dan kami tidak akan sekutukan Allah dengan suatu sesuatu. Inna solati, semuanya solat kami,
wa nusuki, ibadah kami, wa mahyaya, hidup kami, wa mamati, mati kami, lillahi rabbil alamin, mereka kerana kebesaran mereka. Sebab itu orang mukmin ini penuh dengan ketenangan. Ya? Apa yang disebutkan di dalam media ketika Corona 19 berlaku di negeri China, dalam kilang kabut, huru-hara daripada semua pihak dalam keadaan berhadapan dengan kematian demi kematian, ya, sampai peringkat, ya, ada sebahagian daripada yang memikirkan nak menyelamatkan nyawa, naik kapal mewah, ya, bawa bekalan-bekalan untuk beberapa bulan, ya, bawa duit antarabangsa, ya, banyak kaya raya, ya, kerana nak menyelamatkan nyawa, tinggal perdagangan, tinggal perniagaan, tinggal negara yang selama ini dimegah-megahkan, ya, tetapi sampai di perairan negara-negara seluruh tidak membenarkan untuk mereka mendarat. Ya, mungkin ada sebahagiannya digunakan untuk berlabuh di situ saja, tapi tidak dibenarkan untuk mendarat. Tak dapat, ya, untuk nak orang kata, ya, dalam keadaan bebas, sedangkan dalam keadaan suasana yang Allah berikan sedikit ujian saja berbanding dengan umat-umat Rasul dan Nabi sebelum daripada yang Allah katakan dalam Quran. Tuan-tuan, Allah datangkan virus yang kecil yang tak kelihatan saja. Kita bayangkan dalam Quran Allah menceritakan dalam setiap ayat suci Al-Quran Karim umat-umat Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, iaitu umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam di kalangan kaum Bani Israel yang dalam keadaan, ya, mereka menghina Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Tuhan ini ada langit, ada bumi, sehingga ibunda, ibu kepada Maryam disebut sebagai ibu Tuhan, isteri Tuhan, Tuhan yang berada di dunia. Nabi Isa dikatakan Tuhan yang berada di langit, ya, dan berbagai-bagai. Dalam keadaan Allah datangkan bencana kaum Bani Israel dalam keadaan kemarau sampai peringkat nak cari air minum pun tak ada. Allahu Akbar. Kita jauh sikit Allah uji berbanding dengan umat Nabi-Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi-Nabi, ya, rasul-rasul terdahulu, ya, iaitu kaum-kaum Ad, kaum Samud. Kemarau yang berpanjangan, tuan-tuan, sampai tak ada air. Cari naik ke bukit, ya, gorek tanah sedalam-dalamnya, sebahagiannya kerana tidak mendapat air, ya, mereka mati. Tuan-tuan, sebahagian daripada mereka bila dalam keadaan Allah datangkan daripada awan yang hitam, yang Allah cerita dalam Quran, ya, awan hitam kehitaman menyangkakan bahawa hujan akan turun. Bergembira mereka melompat-lompat menyediakan daripada tempat-tempat nak bekalan air yang banyak. Tapi yang turun adalah, ya, daripada awan hitam itu, iaitu daripada debu-debu yang kepanasan, sehingga bila turun sahaja terbakar, hancur, berkecai. Allahu Akbar. Berbanding dengan umat sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada kebakaran gunung berapi, dan juga sedikit daripada apa yang berlaku, iaitu, ya, yang disebut sebagai hujan-hujan air bah yang kecil, ataupun disebut sebagai banjir. Berbanding dengan zaman Nabi Nuh, seluruh dunia dalam keadaan banjir, sampai kepada peringkat isteri dengan anak Nabi Allah Nuh sendiri, ya, kerana menggunakan fikiran tidak logik di antara gunung yang tinggi dengan batu yang dibina oleh Nabi Nuh dan rakan-rakannya dan golongan bersama sahabat-sahabatnya, tetapi dia tidak mempercayai daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Taala, dan sesungguhnya suaminya, ayah dia kepada anak Nabi Nuh
adalah seorang Nabiullah, ya, yang akhirnya mereka berada di atas gunung, mengatakan gunung lebih tinggi daripada batu yang dibina oleh Nabi Nuh, tapi akhirnya mereka tenggelam. Si Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, Allah rakamkan dalam Quran bahawa memang ada kesedihan bagi setiap Nabi dan Rasul, tapi semuanya itu sebagai suatu ujian, mihnah kata Nabi dan Rasul dan orang mukmin, musibah. Sebab itulah tuan-tuan macam Allah, maka para Nabi dan Rasul meneruskan tugas dan amanahnya, menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walau dalam keadaan kaum mereka melakukan, iaitu berbagai-bagai cara untuk mencaci menghina. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar waktu Rasulullah berada di Mekah dengan dicaci, dihina, sampai peringkat Rasulullah berada di Taif ketika Nabi SAW dengan harapan dengan beberapa orang sahabat mendapat perlindungan di Taif atas kezaliman musyrikin, Abu Lahab, Abu Jahal, seluruh daripada golongan musyrikin masyarakat jahiliyah yang dalam keadaan menghina, menzalimi Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi, agar dapat perlindungan di Taif, tapi bukan perlindungan yang dapat, malah cacian, hinaan, dilemparkan batu di Taif, sehingga bukit-bukit dan gunung menawarkan diri untuk kepada kaum yang menghina Rasulullah. Rasulullah SAW berdoa, fa inna qaumin la ya'lamun, kaum aku ini belum dapat hidayah taufik, wahai Allah kurniakanlah hidayah dan taufik. Itulah akhlakul karimah, akhlak seorang Rasul dan Nabi, akhlak sebagai seorang pemimpin, bukan hanya sebagai Rasul dan Nabi, pemimpin dunia, akhlak sebagai seorang suami, akhlak sebagai seorang ketua yang sangat karimah, akhlak mulia yang ditunjukkan melalui wahyu Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan rahmat Allah, Rasulullah SAW, apa yang tidak difitnah suatu berada di Makkah, Nabi SAW dihina sehingga ayat dalam surah Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tidakkah kau melihat orang yang mendustakan agama Allah, alladzi yad'un yatim, mereka meninggalkan anak yatim, menghina, wala yahuddu ala ta'amil miskin, malahan mereka baik-baik mereka itu menghina golongan miskin dan menghalang dari golongan miskin ini melakukan apa juga. Awal musallina alladzina hum an salatihim, maka kebinasaan, kecelakaan dan kewailah bagi orang yang daripada solat yang berada dalam keadaan yang iaitulah sahun, iaitu dalam keadaan lalai, selalai-lalai. Sebab itulah kita kena mudah-mudahan umat Islam pada hari ini sentiasa menjaga solat, walau ada rosak baru-baru ni di Perlis, dengan suasana yang ada pada Jumaat baru ni, tidak mengadakan solat Jumaat, solat Zuhur di rumah, itu adalah rosak. Memang ada hadis Rasulullah SAW, tapi alhamdulillah kita masih boleh meneruskan solat Jumaat, malahan kunut nazilah lagi. Rasulullah pernah melakukan kunut nazilah ini, hampir-hampir setiap pada waktu solat, bukan subuh saja, bukan solat Jumaat saja, dalam perkara yang berlaku zaman Nabi SAW dengan ujian-ujian sebagian daripada kekurangan dan sebagainya. Allahu Akbar, kita solat hajat pula beramai-ramai. Allahu Akbar, inilah rahmat dan nikmat yang Allah turun kepada kita dalam keadaan apa sekalipun, kita masih ingati kebesaran Allah Subhanahu. Rasulullah SAW, tuan-tuan, Allah gambarkan dalam surah Al-Ma'un, golongan-golongan yang mendustakan agama Allah ini adalah golongan kafirun, munafiqun, dan hari ini Yahud wa Nasara dan Kristian, dan Rasulullah telah wafat 1400 lebih tahun meninggalkan kita. Golongan Kristian masih dalam keadaan menghina Nabi melalui video-video,
lakonan-lakonan mereka. Seolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditimbulkannya balik bagaimana menikah, iaitu lebih daripada 4 orang, sedangkan umatnya hanyalah 4 orang dibenarkan. Itu pun di hujung ayat itu kiranya berlaku adil. Kalau tidak boleh berlaku adil seorang saja. Sebenarnya dalam syariat Islam, Rasulullah bukan menikah kerana hawa nafsu, bukan menikah kerana syahwat, bukan menikah kerana sesuatu tujuan matlamat hawa nafsu, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan umur 25 tahun tuan-tuan. Umur kebiasaan pada hari ini lah, anak kita 25 tahun, kalau tanya dia, alah ya saya nak nikah, kalau boleh kawan saya tu, berapa umur? Sweet 70, 17. Berapa umur nak nikah ni? 18 tahun. Tuan-tuan, ayah dadakan kamu nikah dengan janda lah. Terbanyak dia tanya besar dia. Tuan-tuan, Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatina Khadijah umur 40 tahun. Dia umur 25 tahun. Dan Nabi SAW walaupun dipitnah kerana nikah, kerana nakkan harta Khadijah, sedangkan dalam sirah Nabi SAW, Rasulullah SAW al-amini, orang yang begitu amanah, seorang Nabi yang maksum, yang Allah pelihara segala-galanya, dan ditemani oleh Maisyarah. Maisyarah ni lelaki tuan-tuan. Sebab anak murid saya tanya, Ustaz, Maisyarah ni, nama Maisyarah ni selalunya perempuan. Dia kata, tapi maknanya Maisyarah ni membantu berniagaan Nabi, membantu berniagaan Khadijah juga sebagai Maisyarah. Apa dia katakan? Lelaki hari ni nama awak pernah dengar tak? Nama Datuk Nuraini. Tak pernah. Ahmad Nuraini pernah dengar? Tak, ini Nuraini. Lelaki. Jadi hanya benda-benda tu ada. Masih nama tu dah nama baik lagi. Contoh mereka Allah Subhanahu wa taala ni fitnah. Muhammad ni nak nikah kerana tu. Lebih kali kerana masyarakat Quraisy yang dalam keadaan yang menjaga tentang bagaimana Rasulullah ni daripada Quraisy. Muhammad tidak begitu. Kami percaya Muhammad, dia tidak akan melakukan perkara yang boleh menjadikan kamu semua memfitnahnya. Nabi SAW, maka itu ayat asda'asadu minal qab, fitnah itu sebenarnya lebih dahsyat daripada membunuh. Sampailah dari ini Rasulullah mendoakan bagi umatnya jangan melakukan fitnah. Sebab fitnah ini dahsyat, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa makna fitnah? Fitnah sahaja mengadik-adikkan satu perkara yang tak benar ke atas seseorang yang baik, atas seorang-orang yang maknanya beriman pada Allah seperti Rasulullah di fitnah. Rasulullah berdoa kepada Allah SWT bukan sekadar dirinya, tapi untuk seluruh umat sampai pada hari kiamat. Inilah baginda Rasulullah yang selalu di dalam hati dan jiwa yang kita sayang, kita cintai Rasul khataman Nabi. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ini fitnah satu persatu, dan dalam keadaan sehingga menikah dengan Aisyah, Sayyidatina Aisyah, difitnah pula dengan cara yang lain. Tengok Muhammad dia budak, Aisyah tu umur 7 tahun kan nikah dengan Nabi, tapi Sayyidina Abu Bakar nikahkan anak dia dengan Rasulullah SAW, tapi masih bersama dengan ayah dia Abu Bakar. Aisyah ni umur 11 tahun. Bagi orang Arab 11 tu macam kita dah 18 tahun. Dia lebih matang, lebih besar badan, lebih orang kata fizikalnya lain keadaannya. Dan bayangkanlah Sayyidah Aisyah dalam riwayat hadis lebih daripada hampir-hampir 3,000 hadis dalam Tirmizi, Bukhari, Muslim. Tuan-tuan, bukan sembarangan yang dipilih oleh Allah SWT terhadap Sayyidah Aisyah. Maka semua penghinaan-penghinaan itu dijawab. Ada jawapannya daripada Al-Quran Al-Karim dan daripada hadis Nabi SAW dan sirah Rasulullah. Maka Nabi SAW semua isteri bagi dia dipanggil Sayyidah Ummahat.
Esok di dalam surga mereka lah jadi ketua ahli-ahli mukminat. Orang-orang perempuan yang masuk surga bagi ketua surga adalah isteri-isteri Nabi, termasuk Maryam Al-Imran, ibunda kepada Aisyah di Maryam, dan juga termasuklah Asyia isteri Fir'aun yang beriman kepada Allah walaupun suami dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi Musa dan tidak beriman kepada Allah. Tuan-tuan, jadi ada sirah, ada hikmah. Maka sampai Rasulullah SAW telah wafat, dan berapa 1400 tahun mereka buat video-video yang menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi akhirnya di sebalik itu hikmahnya, sebahagian dari kajian yang dibuat oleh orang yang menghina Nabi SAW ini, mereka mengucap kalimah syahadat memeluk Islam. Ini hikmah di balik peristiwa-peristiwa. Wa'alam ma la ta'alam. Sama yang berlaku di negeri China. Apabila mereka lihat orang Islam bertenang, wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin, bertenang, solat macam biasa, tak ada lari naik kapal mewah ke apa semua, tak, masih ada di sana. Walaupun sebahagian daripada wilayah-wilayah China yang mereka zalimi sebelum ini, tapi akhirnya sebahagian daripada mereka memeluk Islam. Tuan-tuan, hikmah yang sangat besar atas setiap sesuatu yang berlaku. Di New Zealand, kita tengok sampai hari ini Perdana Menteri dia, asal ada program-program Islam saja, dia akan menyertai. Mudah-mudahan Allah hidayah dan taufik. Sehari mengucap kalimah syahadat, masuk Islam. Nak pakai cantik lah, pakai siap dengan tutup aurat. Jadi tuan-tuan, ada hikmah. Wa'alamu ma la ta'lamun. Allah lebih mengetahui apa yang kita tak tahu. Sebab itulah besarnya rahmat Allah Ta'ala kepada kita, nikmat, barakah. Dalam doa imam kita tadi, semua dia sebenarnya rahmat, nikmat, barakah, maghfirah, keampunan, ridwannya, keredaan Allah, iman, Islam, ihsan, takwa, mohon syahadat walafiat, apa lagi? Memohon rezeki. Rezeki ini bukan harta benda saja. Kalau sekiranya Allah Ta'ala berhentikan daripada virus yang ada ini pun, sebagian rezeki yang Allah kurniakan kepada seluruh umat manusia. Kerana yang berlaku pada hari ini, semua manusia huru-hara, hilang kabut, berbagai-bagai peristiwa. Hari ini kalau dalam Indonesia tak ada cerita lain. Pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar politik, semua cerita-cerita tentang bagaimanakah jatuhnya dana, jatuhnya wang ringgit, jatuhnya bahagian daripada kerajaan, jatuh macam-macamlah berlaku. Tetapi tuan-tuan, tidakkah kita memikirkan Allah Ta'ala masih sayang umat Nabi SAW? Baru sedikit sahaja daripada ujian ini, kita mendoakan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah lebih berkuasa. Wa yattaqillah yaj'al makhraja. Allah dah janjikan orang yang bertakwa, orang beriman, Allah beri jalan keluar nanti. Apa dia? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tak disangka-sangka. Tahu-tahu Allah buktikan boleh menunaikan umrah, insya-Allah. Yang menunaikan haji tahun ini, insya-Allah didoakan. Allah Ta'ala akan hilangkan semua apa-apa perkara huru-hara dan sebagainya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Orang yang banyak bertawakal pada Allah, fa huwa hasbuh. Allah janjikan dialah Allah mencukupkan. Hasbuh. Hasbuh maknanya cukup. Allah menjamin kecukupan. Qala lahu kulli syai'in qadir. Inna Allah balighu amri. Sungguhnya Allah Ta'ala itu akan menyampaikan segala apa yang dihajati, apa perkara yang dilakukan. Qala lahu kulli syai'in qadir. Kuasa Allah mengatasi di atas kuasa-kuasa yang ada. Allah berikan pinjam sedikit kuasa kepada kita, tapi ingatlah kuasa Allah mengatasi segala-gala kuasa. Oleh demikian, mudah-mudahan apabila sahaja apa juga yang kita lakukan dalam hidup ini, kalau kita dapat membesarkan mentauhidkan Allah, kalau kita dapat melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, kita juga mengikut daripada sirah dan sunnah Nabi SAW, insya-Allah
Allah menjamin keselamatan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Allah hidupkan kita daripada seluruh azab. Azab dunia, azab malapetaka, azab musibah, azab badai bencana, azab sakaratul maut. Doa imam tadi, Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Allahumma ja'alna waja'alna min ajalina la ilaha illallah. Akhir kalam kita dengan kalimah la ilaha illallah, pada khulil jannah, pasti akan masuk surga. Dalam hadis lain, wajiban ala jannah, wajib baginya dalam surga Allah. Bagaimana kata Imam Ghazali, kita sebagai akhir kalam dengan kalimah la ilaha illallah, kalau kita tidak amalkan. Sebab itulah zikir kita la ilaha illallah, wirid kita la ilaha illallah, apa juga kita sentiasa dengan kalimah la ilaha illallah. Dalam kita menafikan la ilaha, tiada Tuhan, tapi mengisbatkan hanya Allah di dalam. Dalam kita menafikan tu Allah, la ilaha illallah, kita sedang menghantam, sedang menghancurkan sifat hasad, dengki, khianat, sifat-sifat su'il akhlak, sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam diri kita. Sebab itulah kita lihat para amilin, ulama-ulama mutabar, bila mereka berzikir, mereka zikir mereka bersungguh-sungguh terhadap besaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar zikir mulut, tapi masuk ke dalam jiwa dan hati dengan mengamalkan daripada zikir. Ada seorang tuan guru, apabila murid yang ajarkan dia satu guru yang boleh diajar bercakap, mahal dengan guru ni. Assalamualaikum. Bila orang datang di dalam, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah. Malu manusia, manusia yang Allah jadikan boleh bertutur, boleh bercakap, boleh segala-galanya. Yang Imam Suratin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia ini sebaik-baik kejadian. Tapi payah, berat nak solat, berat nak berzikir, berat nak satu. Jadi kami boleh ajarkan satu hari, adalah bila ketika dia tak ada, dia mengajar murid dia ramai. Maka satu hari bila dia balik ke rumah, isteri dia beritahu kepada dia, waktu beri makan burung itu terlupa nak ditutup. Maka datang seekor kucing menangkap dan makan burung itu. Kamu bunyi menangis. Isteri dia kata, abang menangis kerana sayangkan burung yang telah mati makan kucing. Bukan aku menangis kerana burung dimakan kucing, tapi aku menangis ketika mana hidup seekor burung dalam keadaan yang demikian. Aku bimbang, aku yang mempunyai murid yang ramai, aku yang beramal dengan amalan-amalan berbagai, tapi jauh dia khot waktu tasdim alainya, waktu di akhir kalam aku ini, apakah aku boleh menyebut kalimah la ilaha illallah? Kan itu aku menangis. Tuan-tuan, orang yang ada ilmu amalan-amalan ni, orang yang beramal dengan amalan-amalan, orang yang beriman ni, dia jauh di sudut hati dia, jauh di jiwa dia, berbeza dengan apa yang disangka. Sangkaan isterinya, maka dia sayang kepada burung itu, tapi tidak sebenarnya, bukan kerana dia sayang burung itu, tapi dia buat perbandingan. Padahal burung itu yang telah diajar dengan salam, dengan zikir, hidupnya dalam keadaan dimaki dengan dimakan oleh seekor kucing. Dia bimbang khataman hayat akhir daripada kehidupan dia dalam keadaan boleh diberi kalimah Allah ataupun tidak. Oleh demikianlah, maka dia kata, dia datangkan supaya husnuzan terhadap kebesaran Allah sentiasa diamalkan dalam hidupnya dengan kalimah mulia zikrullah. Fazkuruni azkurkum, waskuruni wala takfurun. Tadi kita bersyukur dan tidak kufur atas nikmat Allah. Kalau dalam ayat itu kita lihat Allah bercerita satu-satu, wala taqulu liman kafaru fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kamu katakan bahawa mereka yang mati fi sabilillah itu mereka mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah sebagai ahli jannah yang kekal selama-lamanya. Wala nabluwakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i min amwat.
wa'fu was-samarat wa basyiri sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apakah manusia beriman kepada Allah tidak diuji oleh Allah dengan takut? Ini sekarang suasana ketakutan. Jom, tak apa, takut. Nafsi minal amwal, miskin, kurang tu. Wa'ampus dia ni je pun Allah tak lagi. Kadang-kadang sihat, kadang-kadang sihat. Kadang-kadang rasa, ya, orang kata, ya, dalam keadaan yang tak beribadah sungguh-sungguh. Kadang-kadang rasa malas. Was-samarat, kekurangan di makanan, buah-buahan. Basyiri sabirin, Allah menyebutkan bila daripada surga Allah, orang yang sabar dengan pihak Allah. Bila mereka tiba suatu ujian dan musibah orang mukmin, mereka qalu akan berdoa kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi disarankan kepada Rasulullah Rahimah tadi, Allah kena aku bila balai dalam surah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jangan salah faham pula. Tuhan ni sebut siapa pula yang meninggal dunia. Jadi inna lillahi wa inna bukan hanya meninggal dunia, seluruh apa juga yang jenis musibah, ya, hatta kita terlanggar batu pun, tersepak batu pun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah jadikan ulaikan salatu min rabbihim wa rahmah, mereka sedang mendapat selawat daripada Allah dan rahmat daripada Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Allah menjanjikan mereka-mereka inilah yang akan mendapat petunjuk dan hidayah untuk rahmat, nikmat, barakah, kebaikan seluruh dunia akhirat kekal buat keselamatan. Amin. Itulah mudah-mudahan yang tuan-tuan Allah Ta'ala Allah kurniakan kita, insyaAllah, menambahkan ilmu dan amalan dan sampai pada tingkat marzatillah. Jadi beda bukan kerana dunianya, bukan kerana pangkat, bukan kerana sesuatu, tapi kerana marzatillah dan ajar kerana yang kekal buat keselamatan. Amin. Wahai saudara-saudari, harapan setiap negeri, janganlah leka berhias diri, amal ibadah sendiri jari. Tua muda miskin dan kaya habis sudah meninggal dunia, di dalam kubur tempatnya mereka, sakit dan senang kepanjangannya. Bila tiba ajal nanti, tinggal anak, suami dan isteri, air mata darah mengalir ke pipi, tidak boleh ke dunia lagi. Bila tiba ajalnya nanti, selimut putih pun barut badan, tinggal semua yang kita sayangi, kita cintai. Yakinlah kita akan bertemu Allah dalam keredaannya. Amin. Allah di dunia ini hanya sekejap saja berbanding di jannah akhirat. Tengok sahabat kita dahulu baru yang telah meninggal dunia, ya, umur 40, ayah dia 95, tapi sekarang hampir-hampir dah masuk, ya, 8 tahun dah. Jadi sahabat-sahabat kita bagian daripada itu, kan? Kita lihat bagaimana Rasulullah dulu, sahabat-sahabat Nabi itu juga. Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan Allah pilih kita antara hamba Allah yang kita terkumpul dalam rahmat, dan Allah Ta'ala pilih kita umat Nabi SAW, dan kita yakin jaminan keturunan daripada Allah. Apa juga yang berlaku tuan-tuan, kita kena sabar, bertenang dan sentiasa berdoa kepada kebesaran Allah. InsyaAllah Allah sentiasa menerima dan mustajabkan doa kita dengan janji Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Zada'an falyastajibu wa yu'minu bi la'annahum yarshudun. Falyastajibu, Allah akan mustajabkan. Di mana juga atas doa kita jangan diulang. Kita sentiasa berdoa. Kita bernama malam ini dan ada sampai Allah dulu kau lepas kamu nanti baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, inilah kami dari ilmu yang tidak terima, nafsu yang tidak bersyukur dan Quran, hati yang tidak khusyuk kerana hubung dunia. Doa yang terangkat kali ini dosa kami terlalu banyak. Sedangkan amal ibadah masih aman. Ampunlah dosa kami zahir dan batin. Kita akan dosa ibu dia, ayah dia, kami, guru-guru kami.
yang pernah mendidik pengasuh kami sejak dari dahulu. Ampunilah dosa anak kami dan seluruh umat Allah. Peliharalah ya Allah, dalam hidayah tapi kekuatan saudara-saudara kami yang sedang berjuang di seluruh dunia Islam dan seluruh negara Islam. Datang kita liman Yahud Nasrani tersebut. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.